Pada awalnya, bidang seni bina ini bertujuan sebagai tempat pembinaan untuk keselamatan dan juga berteduh sebelum ia berkembang menjadi ikon suatu tamadun. Inovasi dan juga perkembangan dalam bidang seni bina ini sangat menarik dan menakjubkan. Ia seolah-olah tiada batasan dalam menghasilkan reka bentuk yang unik dan berbeza. Sejarah dihalusi, binaan dikaji, keindahan dikagumi. Bersama saya dalam Tiang Dimensi. Kewujudannya tidak berapa disedari, namun kepada yang tahu menilai, rumah ini ada gaya estetiknya. Rumah Inak Pop Cuko mempunyai nilai dan rupa yang tersendiri. Terletak di Jalan Osman, Muar Johor. Dari sebuah rumah kediaman, kini ia menjadi rumah inap dan galeri seni. Satu binaan yang unik dan berbeza serta mengikut feng shui masyarakat Cina. Pop Cuko Homestay mempunyai daya tarikannya tersendiri. Untuk bercerita mengenai keunikan bangunan rumah Inak Pop Cuko ini, saya bersama dengan pemiliknya. Hai. So, Kai Tak. Terima kasih banyak, Kai. Ya. Okey, Kai, mungkin boleh ceritakan sedikit keunikan rumah Inak Pop Cuko ini. Okey, kita punya rumah sudah lebih kurang 1940-an. Sampai sini, saya punya owner Mr. Lau. So, Mr. Lau dengan dia family sudah tinggal lebih kurang 50 tahun dekat sini. So, lepas tu mereka pindah ke tempat lain. So, tempat ini sudah macam tak ada orang tinggal 2 tahun lebih. So, saya sewa, datang sini buat homestay lah. Now, rumah ni lebih kurang dia punya zaman lebih kurang dekat Art Deco zaman. So 40-an sampai sekarang. So kita bagi satu elemen sikit unsur ialah itu pot art. Pot art, then you akan tengok ada banyak mural dekat sini. Kita akan buat dia colourful sikit. Tapi dia maintain lagi dekat dia punya structure dari dulu sampai sekarang. Apakah yang membuatkan anda ingin menjadikan rumah ini sebagai rumah Inak? Sebab kita punya bisnes ada satu konsep panggil upcycle. Upcycle maksud tu kita bagi second life kepada barangan yang lain. So, kalau rumah ni kalau tak ada orang tinggalkan, dia akan dirobohkan. Dan sampai habis dan sudah runtuh kan. Tapi kita boleh bagi dia second life dan jadikan dia homestay dan bagi orang tempat lain tinggal dan memperkenalkan tempat ni bagi orang lain. Saya tertarik dengan idea anda untuk menjadikan memberikan kehidupan kedua kepada bangunan ini. Tetapi pastinya ada cabarannya. Apakah antara cabaran-cabarannya? Yang pertama punya cabaran, kita lepas tamat itu universiti sudah kita try buat sendiri punya bisnes. So yang penting tu tak ada duit. So kita semua kena buat sendiri. Dan lepas tu kita masukkan rumah ni, kita akan nampak ada banyak tempat yang sudah dimakan oleh anai-anai. So ini sebab dia rumah kayu juga. So dia masalah ni memang akan sentiasa ada. So kita kena trykan untuk menyelesaikan masalah ni. So ini cabaran yang kita akan menghadapi dengan rumah ni. Dan tambah lagi dia punya tempat tak begitu besar. Walaupun rumah ini dijadikan inap desa, namun reka bentuk asalnya tetap dikekalkan. Ini memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati keunikan rumah warisan ini. Selain itu, para pengunjung akan merasa seolah-olah seperti balik ke kampung halaman mereka sendiri. Sememang rupa bentuk sesuatu binaan itu memainkan peranan di dalam memberi mood atau menghidupkan suasana persekitaran sesuatu tempat. Inilah kelebihan yang terdapat di rumah Inap Pop Cuko. Pastinya pengunjung sangat teruja dengan konsep yang dibawakan rumah Inak Pop Cuko ini kan. Namun apakah pula rancangan anda untuk mengekalkan serta mengembangkan perusahaan ini? Sebenarnya dekat sekitar Bandar Muar ni ada banyak rumah-rumah seperti macam ni. Kita panggil rumah warisan. So kita Pop Cuko nak try to berlindungkan tempat ni dan jadi dia bagi dia second life bagi mereka. Kalau tak akan mereka akan dirobohkan. So ini saya punya maklumat sikit tentang ni. Baiklah, selain daripada rumah inap, apa lagi yang diusahakan oleh anda di bangunan ini? Sebenarnya kita nak buat satu platform bagi artis-artis dekat Muar. Mereka boleh
menjualkan craft tangan mereka dekat kita punya homestay. So kita ada sediakan satu lorong untuk buat galeri kita, dan artis-artis dekat Muar mereka akan sediakan mereka punya craft tangan datang sini dan jual. Kita akan jual bagi pelanggan-pelanggan saya lah, macam tu. Saya sebenarnya sangat teruja dengan anak muda seperti anda yang mempunyai inisiatif untuk terus mengekalkan warisan bangunan lama di sekitar bandar dan juga apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Apakah mungkin anda punya nasihat kepada anak muda di luar sana yang juga mempunyai niat yang serupa? Pertama, you kena try sendiri buatkan kajian tentang rumah lama, rumah warisan dulu. Lepas tu, you kena cari tempat-tempat yang ni. Next, you kena buat sendiri. Saya rasakan buat sendiri, you akan tercinta dengan rumah warisan ni. Mereka ada banyak istimewa untuk kita yang pergi kajian atau itu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Kai kerana sudi berkongsi mengenai perusahaan yang dilakukannya dalam usaha untuk mengekalkan sekali warisan bangunan lama di kawasan Muar ini. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Konsep Art Deco jelas kelihatan pada rumah ini yang dibina sekitar 1940-an. Usaha anak muda untuk melihat rumah ini terus malar dan menjadi warisan seni bina Muar patut diberikan pujian. Pada asalnya, ia dikenali sebagai Government English School yang dibina pada tahun 1915. Keunikan seni binanya menjadi kebanggaan penduduk Muar. Bersama kita dekati Museum Warisan Sekolah Tinggi Muar. Bukan sekolah biasa. Ia juga merupakan sebuah museum berusia lebih 100 tahun. Ia diisytiharkan sebagai bangunan warisan sejarah Johor. Ia dikenali sebagai Museum Warisan Sekolah Tinggi Muar. Usianya melebihi 100 tahun dan pastinya Sekolah Tinggi Muar ini menyimpan begitu banyak sejarah dan juga tokoh-tokoh yang dilahirkan di sebalik sekolah dan juga bangunan ini. Dan untuk bercerita mengenai asal-usul serta sejarah Sekolah Tinggi Muar ini, saya bersama dengan pengetuanya, Tuan Haji Zainuddin bin Jaini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit sejarah Sekolah Tinggi Muar ini. Ya, Sekolah Tinggi Muar ini ditubuhkan pada tahun 1902 dan nama asal sekolah ini adalah Sekolah Kerajaan Inggeris ataupun dipanggil Government English School. Dan bangunan asal terletak di sebuah bangunan yang beratap limpah yang dipanggil Balai Kuning. Balai ini dibina adalah khas untuk menyambut keberangkatan YMM Sultan Abu Bakar pada Februari 1895. Yang sekarang merupakan bangunan Mahkamah Tinggi Muar. Dan penubuhan GES ini bertepatan dengan perkembangan pelajaran menengah Inggeris di Muar yang bermula pada kurun 20. English School Muar yang ditubuhkan pada 1904 melahirkan pelajar yang pertama lulusan sijil Persekolahan Junior Cambridge pada 1912. Tahun berapakah sekolah ini dipindahkan ke lokasi asal seperti yang kita lihat sekarang? Sebenarnya sebelum dipindah sini ada beberapa tempatlah sekolah ini dipindah, sebanyak 3 kali pindah. Yang pertama pada tahun 1905 ke Jalan Abdullah. Pada 1907 Jalan Sulaiman. Pada 1910 di kawasan Tanjung Muar. Dan bangunan ini telah siap pada tahun 1914 lah. Dan telah digunakan pada 1915. Pembinaan bangunan warisan ini pada awal abad ke-20 adalah ketika Inggeris sedang memperluaskan bidang kuasanya di negeri Johor. Muar adalah di antara daerah terawal yang dibangunkan selepas Johor Bahru. Bangunan Sekolah Tinggi Muar dibina berbentuk simetri melebar
Berdasarkan pelan susun letak dari bahagian atas bangunan ini adalah hasil gabungan 6 komponen. Setiap komponen ini dihias dan dihubungkan oleh rangkaian gerbang kecil di bahagian sisi. Gerbang kecil di sisi ini berhubungan pula dengan veranda yang dibina sekeliling bangunan. Setiap komponen ini menempatkan bilik-bilik darjah. Bangunan ini bukan hanya menjadi kebanggaan para pelajar dan guru-guru, tetapi juga penduduk Muar keseluruhannya. Tuan Haji, satu perkara yang menarik minat saya terhadap sekolah ini adalah saya kira ini merupakan antara satu-satunya sekolah yang mempunyai muzium yang tersendiri. Mengapa? Ya, ni sebenarnya ini adalah inisiatif dari pihak sekolah dan untuk muzium ini kita tubuhkan tak silap saya 2003 dan dalam muzium ini kita menyimpan dokumen daripada awal penubuhan sekolah sampailah kini lah, semua bahan-bahan dokumen kita ada dipamerkan dan kita jadikan sebagai satu penarikanlah kepada pelancong ataupun pelawat-pelawat di daerah Muar, khususnya di kalangan masyarakat ini. Baiklah Tuan Haji, apakah reaksi pelajar serta pengunjung apabila mengetahui tentang penubuhan muzium di sekolah ini? Muzium yang kita ada di high school ini satu-satunya kita saya ingat di sekolah-sekolah lain tak ada, ini satu kebanggaan bagi kita di sekolah tinggi lah. Bagaimana pula dengan penambahan blok-blok yang terdapat di sekolah ini? Adakah ia dibina sama seperti pengaruh yang terdapat kolonial yang terdapat pada bangunan asal ini? Kalau ikutkan bangunan yang asal ini memang tidak mencukupi lah. Sebab dari masa ke masa pertambahan pelajar. Sebab sekolah tinggi Muar ini pernah mencapai hampir 2,000 pelajar. Jadi dah tentunya lah perlu tambahan-tambahan bangunan. Dan kita telah dari masa ke masa mulai tahun kita bertambahlah daripada blok F, blok pentadbiran, blok mamal sains, blok pusat sumber, blok untuk kantin, sehingga sekarang boleh kalau untuk 2 sesi boleh menampung 2,000 pelajar lah. Pada terakhir, apakah harapan sekolah untuk terus mengekalkan bangunan ini sebagai warisan sejarah seni bina Muar dan juga seni bina di Johor terutamanya? Kita akan mempertahankanlah dari segi fizikal, kita akan bertahan dari segi di sini kita ada muzium, jadi kita akan dari masa ke masa kita akan menambahkan lagi lah koleksi sejarah yang kita boleh pamerkan untuk generasi yang datang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji yang sudi berkongsi cerita serta sejarah mengenai bangunan Sekolah Tinggi Muar ini. Terima kasih. Bangunan Muzium Warisan Sekolah Tinggi Muar ini menjadi salah satu produk pelancongan pendidikan yang dilawati ribuan pengunjung. Ia menyediakan pelbagai maklumat berguna kepada pengkaji sejarah dan juga masyarakat umum. Bandar Maharani Bandar Diraja Muar cukup kaya dengan tinggalan sejarahnya, terutama bangunan-bangunan yang mempunyai seni bina yang menarik. Antaranya bangunan Sultan Abu Bakar ini yang berfungsi sebagai Majlis Daerah Muar. Kedudukannya bersebelahan dengan Sungai Muar dengan tangga agungnya yang terserkam indah, bangunan bersejarah dengan seni bina menarik ini sangat bertepatan dijadikan pejabat daerah Muar. Lebih 130 tahun bangunan Sultan Abu Bakar ini menjadi saksi perkembangan daerah Muar dan pastinya telah menyimpan begitu banyak sejarah serta kenangan bersamanya. Dan untuk bercerita mengenainya, saya bersama dengan Pegawai Daerah Muar, Tuan Haji Ramli bin Haji Abdul Rahman. Terima kasih banyak-banyak, Tuan. Mungkin berceritakan sedikit sebanyak asal-usul serta sejarah bangunan Sultan Abu Bakar ini. Bangunan Sultan Abu Bakar ini di sejarahnya mula dibina pada tahun 1884 di bawah sediaan Yang Berhormat Datuk Muhammad Saleh bin Perang, iaitu salah seorang anak jati Johor yang telah diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Mahathir Abu Bakar yang memerintah Johor pada masa itu untuk dibina sebuah bangunan pusat pentadbiran daerah Muar pada masa itu. Bangunan ini pada asalnya dibina daripada
kayu dan diguna bagi tujuan pentadbiran, merancang pembangunan dan bagi kawalan keselamatan bagi penduduk daerah Muar pada masa itu. Kemudian ianya digunakan lebih kurang selama 31 tahun. Pada tahun 1915, bangunan ini telah dirobohkan oleh pemerintah British pada masa itu. Dibina semula dengan bangunan konkrit. Dan ianya siap pada tahun 1921. Dia nampak agak lama siapnya kerana kebetulan antara tahun 1915 hingga tahun 1918 itu tercetus Perang Dunia yang pertama dan kerja-kerja pembangunan bangunan ini agak sedikit terganggu. Bagaimanapun telah sempurna pada tahun 1921 digunakan sebagai pusat pentadbiran daerah Muar pada masa itu. Baiklah, umum mengetahui Datuk Muhammad Saleh Perang merupakan seorang intelek dan juga perancang bandar. Mengapakah beliau memilih lokasi ini sebagai pusat pentadbiran daerah Muar? Dari segi geografinya kita maklum bahawa pada era pembangunan moden di Johor pada masa itu, salah satu daripada sistem perdagangan atau pengangkutan yang ada pada masa itu ialah melalui jalan laut atau sungai. Jadi menjadi suatu kelaziman pada masa itu mana-mana bangunan bagi tujuan pentadbiran, perniagaan dan perdagangan dibina di pesisir sungai yang ada pada masa itu. Tangga Agung adalah elemen yang sangat unik dan menarik di bangunan majlis daerah Muar. Ia kelihatan seperti Tangga Agung Istana Besar di Johor Bahru. Persamaan ini tidak dapat dielakkan kerana ia dibina pada era dan juga oleh pihak yang sama iaitu Inggeris. Tema dan konsep neo-klasikal menjadi pilihan ketika itu. Namun, keindahan seni bina ini tetap kekal hingga ke hari ini. Sejak lama dulu, bangunan ini terus berkhidmat dan masih relevan serta tetap akan menambah bakti kepada masyarakat di daerah Muar. Sepertinya bangunan ini tidak pernah bertukar fungsi. Ia merupakan pusat pentadbiran daerah Muar. Mungkin ada sedikit perubahan daripada zaman ke zaman sehinggalah sekarang. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi itu, asalnya bangunan ini digunakan untuk pusat pentadbiran, pembangunan dan kawalan keselamatan bagi daerah Muar pada zaman itu. Kemudian pada era pentadbiran moden selepas merdeka, ianya digunakan bagi tujuan mengurus tadbir daerah, di mana bangunan ini menempatkan beberapa jabatan yang ada pada masa awal kemerdekaan kita. Pastinya usia bangunan ini telah pun melebihi 130 tahun dan terdapat cabaran dari aspek pemeliharaan serta penyelenggaraan. Apakah bentuk-bentuk cabarannya? Tentu sekali lah bila bangunan dah lama ni, dia memerlukan pemerhatian yang lebih rapi. Hal yang berkaitan dengan kelunturan warna, kecacatan bahagian-bahagian tertentu pada bangunan ini memang ada dari masa ke masa. Walau bagaimanapun melihat kepada status dan kepentingan bangunan ini, bukan sahaja segi sejarah tapi kegunaannya sehingga ke hari ini, tentu sekali kita memberikan perhatian yang sebaik-baiknya lah dari segi penyelenggaraan. Sebagai contoh, biasanya antara 3 hingga 5 tahun setelah lewatnya kita akan mengecap dan membaik pulih keseluruhan bangunan ini. Dari segi bentuk fizikal, warnanya, membaiki catatan-catatan yang ada. Dan dari masa ke masa, tiap-tiap tahun kita mendapatkan peruntukan khas daripada Kerajaan Negeri Johor untuk membuat kerja-kerja baik pulih. Jika ada kawasan-kawasan yang mungkin berlaku kebocoran, berlaku mendapan air, berlaku kerosakan kecil yang perlu kita baiki, memang tiap-tiap tahun kita membuat penyelenggaraan yang rapi. Baiklah, terakhir ya, kalau kita lihat di bandar-bandar lain, mungkin mereka ada perubahan dari segi perpindahan terhadap pusat pemerintahan. Adakah daerah Muar juga mempunyai rancangan sedemikian atau untuk mengekalkan terus bangunan ini sebagai pusat pentadbirannya? Sehingga sekarang kita memang tidak ada apa-apa perancangan untuk memindahkan fungsi pentadbiran daerah Muar di bangunan ini. Dia hanya akan kekal. Kerana kita katakan tadi, bangunan ini bangunan yang sangat bersejarah, bentuknya yang masih yang unik, cantik dan masih utuh,
dan malah dipelihara, diselenggara dengan baik. Jadi kita fikir dari segi keperluannya pun masih dapat memenuhi keperluan semasa kita. Jadi tidak ada keperluan, tidak ada sebab untuk kita berpindah pusat pentadbiran ke tempat yang lain. Kerana dia mesti menjadi bukan saja pusat pentadbiran daerah, bangunan ini dengan bentuk yang sedemikian rupa, dia menjadi mesti sepatutnya menjadi satu ikon bagi bandar ini. Struktur bangunan ini menyerupai bangunan istana besar di Johor Bahru, terutamanya di bahagian tangganya yang gah dan juga indah. Pada asalnya, bahagian bawah bangunan ini diperbuat daripada kayu di bawah pengawasan Datuk Bentara Luar. Sehinggalah pada tahun 1915, pihak British mengambil keputusan untuk menukarkannya kepada binaan batu. Penjelajahan kita menerokai pelbagai bangunan diharap dapat memberikan pendedahan kepada seni bina di negara kita. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi masing-masing dan kesan sejarah yang tak akan terhakis dan akan menjadi warisan khazanah negara.